Aku nak bagi tahu korang terus terang aku masa trailer ni keluar, aku memang tak tengok. Okay? Aku memang tak tengok trailer ni, jadi aku tak tahu apa-apa footage lah. Melainkan dengan beberapa footage yang telah disebarkan oleh grup-grup filem, iaitu footage yang Zul Arifin dipakai macam style ala-ala Ustaz Adam. Lepas tu Salina Salibi, dia punya style pakai macam ala-ala watak Nabila Huda. Aku mati-matilah ingat filem arahan Safi Yusof ni adalah filem spoof kepada filem Munafik. Rupa-rupanya seakan aku tak. Filem ni betul-betul serius. Apa kata? Kita review filem Penunggang Agama. Korang dah ready? Jom! Penunggang Agama. So, Penunggang Agama adalah sebuah filem arahan daripada Syafiq Yusof. Okey, dah lama dah Syafiq Yusof tak mengarahkan filem. Kalau tak silap aku, last filem dia adalah filem Misteri Delilah, which is lebih kurang 2 tahun yang lepas. Filem ini diterbitkan oleh Score Production dan korang hanya boleh menonton filem ini dekat Astro-First saja. Filem ni tak masuk Pawagam langsung. Jadi filem Penunggang Agama ini dilakonkan oleh Zul Arifin, Nasir Bilahan, Azira Syafinas, Datuk Jalaluddin Hassan, Salina Salibi, Sabrina Ali, Johan Asyari dan ramai lagi. Jadi filem Penunggang Agama ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang kaya. Okey, keluarga ni telah diganggu oleh makhluk halus dengan begitu dahsyat sekali ya. Isteri kepada Datuk Afsyam ni dia dah kena rasuk, okey, dia dah kena santau dengan sangat teruk. Okey, Datuk Afsyam ni dia telah meminta bantuan dengan seorang yang dikatakan pakar ruqyah, pengamal perubatan Islam, okey, iaitu Tok Haji lakonan Nasir Bilahan ini membantu Datuk Afsyam untuk mengubati isterinya. Akan tetapi, anak kepada Datuk Afsyam ini iaitu Amir lakonan daripada Zul Arifin, beliau dengan isteri beliau mengesyaki ada sesuatu yang tak kena dengan cara Tok Haji ni mengamalkan perubatan dia sebab tak nampak seperti pengamal ruqyah. Okey, filem ini aku suka dengan barisan pelakon dia yang cukup mantap. Okey, kau boleh tengok list ni: Nasir Bilahan, Zul Arifin, Salina Salibi, Jalaluddin Hassan, Sabrina Ali. Betul, watak anak tu aku tak ingat nama pelakon budak tu. Budak tu dia ada berlakon dekat filem Roh. Termasuk juga dengan Azira Syafinas. Diorang ni lakonan diorang cukup superb lah. So kalau korang subscribe cerita ni, aku boleh jamin bahawa filem ni daripada segi lakonan diorang, korang takkan menyesal. Dan antara yang pelakon-pelakon yang aku puji sekali, yang paling shine sekali adalah Nasir Bilahan. Lakonan Nasir Bilahan cukup padu, cukup real. Okey, watak jahat yang dibawakan oleh beliau cukup meyakinkan. Someone please bagilah award dekat dia, pelakon terbaik dekat Nasir Bilahan ni. Lakonan dia memang tip top lah. Lepas tu aku suka dengan taraf produksi untuk filem ini. Untuk filem yang level-level Astro-First, seperti mana yang ditayangkan, yang lazim ditayangkan kepada kita sebelum-sebelum ni, aku boleh katakan bahawa taraf produksi filem ni cukup baik dan memuaskan. Okey, dia punya camera shoot, gambar dia yang cantik. Okey, lepas tu dia punya music score dia yang terbaik. Lepas tu dia punya kesan efek dia yang cukup bagus. Aku rasa cukup rencah lah untuk korang enjoy filem ni. Aku nak puji dengan pacing filem ni. Pacing filem ni memang best. Filem ni tak membosankan. Cara pengolahan dia cukup direct. Aku sebenarnya surprise dengan pendekatan Syafiq Yusof kali ni. Okay? Beliau sebelum ni dikenali dengan Raja Plot Twist. Untuk filem ni, beliau mengolah filem ni dengan begitu straightforward. Okay? Cerita ni tidak membingungkan kepala korang. Tak ada orang tak apa babak yang persoalan kat sana, persoalan sendiri yang terlalu kita duk fikirlah. Aku sebenarnya cukup suka dengan tema filem ni. Daripada tajuk dia yang cukup direct, Penunggang Agama. Okey, sekarang ni kita pun dah tahu penunggang agama ni dah jadi satu isu besar sebenarnya dekat masyarakat. Cuma tak dibincang dan diketengahkan secara jelas. Mungkin benda ni agak sensitif bagi setengah-setengah orang. So, jadi aku jump kepada kelemahan filem ni. So, first kali aku nak terus terang dengan korang, jump scare filem ni. Aku sebenarnya tak suka jump scare, kau tahu. Sebab bagi aku, bukan aku jump scare, aku takut. Tetapi jump scare bagi aku adalah satu pendekatan untuk menakutkan orang dengan cara yang sangat-sangat klise, kau tahu. Aku lebih prefer filem hantu yang menggunakan teknik menyeram tanpa menggunakan jump scare. Banyak filem yang menggunakan taktik sedemikian. Contohnya macam filem Roh, okey, filem Sebelum Iblis Menjemput. Tak ada jump scare pun. Tetapi babak-babak yang diolahkan tu cukup seram.
Malangnya jump scare dalam filem ni ada lah. The good side dia, jump scare dia tak sebanyak macam cerita misteri Delilah. Memang betul-betul bergantung kat jump scare. Okey, Watak Amir. Watak Amir ni, dia ni adalah seorang pekerja yang bekerja dekat hospital government. Aku tak tahu dia ni mungkin pegawai perubatan ke. Tetapi dia ni adalah lulusan Universiti Al-Azhar dalam subjek pengajian Islam. Okey, tetapi watak dia ni satu benda yang aku tak boleh terima lah. Pada mulanya, watak dia ni suspicious dengan bomoh. Walaupun dia ni mengaku akan kewujudan jin dengan kepenggunaan ruqyah al-syariah. Dia kata ada ke bomoh zaman sekarang ni? Sebagai seorang yang belajar tentang pengajian Islam, yang aware dengan gangguan jin, dengan syaitan, janji iblis, benda ni bagi aku tak logik lah. Mungkin ada, tetapi cuba kalau kita larikan stereotip watak tipikal macam ni. Bila asal cerita hantu je, mesti nak kena, oh aku tak percaya benda-benda macam ni. Masyarakat Melayu kita, masyarakat orang Malaysia, tak kisahlah Melayu, Cina, India, diorang semua dah full aware kot dengan benda-benda macam ni. So, kalau kau start dengan lebih direct, aku rasa story tu lebih dekat dengan masyarakat kita. Aku suka sebelum ni dengan lakonan Zul Arifin. Contohnya macam Misteri Delilah, which is aku rasa antara lakonan dia yang terbaik. Okey, macam Toby Ruo, walaupun tak nampak muka dia, tetapi ekspresi yang ditunjukkan melalui gerak tubuh dia cukup bagus. Cuma dalam filem ni, isu dia bagi aku, Zul Arifin berlakon sebagai Zul Arifin yang memakai songkok dan bekerja dekat hospital. Just itu saja. Sebab aku tak nampak karakter yang berbeza lakonan Zul Arifin. Aku nampak dia, diri dia. Macam tu. Kalau korang tak percaya, kau tengok filem ni, mungkin korang akan setuju. Kenapa aku jadikan dia sebagai antara kelemahan filem ni? Sebab dia adalah teraju utama. Okey, itu adalah dia punya cerita dia. Kalau dia watak sampingan ataupun dia muncul watak pembantu yang muncul dalam 10 minit, aku tak ada masalah. Tapi dia watak utama. Yang mana dia punya screen time dia sangat banyak. So, bila kelemahan macam ni terjadi, benda ni agak menurunkan sedikit standard filem tu. So, bagi aku, filem penunggang agama kali ni, Syafiq Yusof menggunakan pendekatan yang lebih selamat lah. Sebab kita pun tahu sebelum ni beliau dikritik dengan filem Misteri Delilah. Okey, kita tak nak sentuh tentang filem tu. Kita just cerita pasal filem ni je. Filem ni, aku dah cakap awal bahawa filem ni terlalu straightforward. Sebab pengarah Syafiq Yusof ni, sebelum ni dia dikenali dengan filem-filem yang mempunyai plot twist. Even Abalong Fadil pun ada plot twist kan. Aku suka dengan plot twist dalam filem Abalong Fadil 2 tu. Sepatutnya bagi aku, Syafiq Yusof perlu kekalkan identiti dia. Sebab sebenarnya bila aku tengok filem ni, aku tercari-cari plot twist. Aku tercari-cari dengan dia punya mekanisme dia tau. Mekanisme kan biasalah plot twist ni dia akan letak puzzle kat sebelah kiri, mungkin sebelah depan, sebelah belakang, macam tu kan. Jadi aku tercari-cari puzzle tu. Tapi memalangnya pada 45 minit pertama, watak utama tu dia dah terus reveal diri dia siapa. So daripada situ aku cakap cerita ni straightforward. So betul, sampai ke ending filem ni betul-betul straightforward. Lepas tu ada dua benda yang aku tengok kat sini, sepatutnya kalau dia diolah dengan lebih dalam, cerita ni akan jadi lebih menarik. Yang pertama, permasalahan antara watak Amir dan juga watak ibu tiri dia tu. Kalau diorang punya isu ni diolah dengan lebih dalam, okey, banyak scene-scene yang diletak, aku rasa cerita tu mungkin lebih dalam, lebih bermakna. Lepas tu yang kedua, babak seram. Babak seram bila perubat ruqyah tu nak meruqyah pesakit. Kita pernah lihat scene yang lebih seram dan lebih efektif daripada filem Munafik. So, tetapi dalam filem ni aku nampak terlalu simple sangat. Terlalu simple, dan benda tu pada babak climax aku tengok, habis gitu . Kalau filem ini dikeluarkan sebelum filem Munafik, aku rasa aku okey lah. Tapi sebab aku dah nampak lebih bagus. So, jadi untuk filem Penunggang Agama ini, saya berikan B-. Aku sebenarnya bila aku buat review ni, sebab ada beberapa review yang aku dah tengok, dan aku dah tengok dekat YouTube, dan aku dah baca beberapa orang punya review lah dekat grup-grup page filem kat Facebook. Cuma aku rata-rata diorang tak suka dengan filem ni Tapi bagi aku filem ni okey je untuk enjoy. Lebih-lebih lagi dia ditayangkan kat Astro First, okey? Sebab Astro First kot, kalau mungkin kau keluar kat wayang tu cerita lain lah. So aku harap lah, director Syafiq Yusof, anda adalah seorang pengarah yang bagi aku cukup berwibawa. Anda masih muda, ada banyak lagi peluang dan pengalaman dan masa depan yang anda boleh lalui nanti lah. So bagi saya, teruskanlah berkarya. Teruskan berkarya, jangan takut untuk eksperimen lah. So, apa pendapat korang tentang filem Penunggang Agama ni? Korang boleh tuliskan komen kat bawah. Adakah korang setuju dengan pendapat aku? Tak ada masalah setuju atau tak. Just tulis, nanti aku akan datang. Join, kita bincang sama-sama. Okay, so jangan lupa follow ZTV Malaysia. Tekan butang like, subscribe, dan yang paling penting sekali, tekan loceng notification tu. Korang memang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!